Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Seperti biasa ya, so jika audio jelas boleh tolong maklumkan kepada saya tunggu komen, share ramai-ramai dan juga sertai Telegram saya, Telegram Regi JC Rita Udin. Dan jika ada gangguan siarannya seperti yang lazimnya berlaku, jangan ke mana-mana, tunggu sehingga gangguan habis. So, saya pun dah ulas beberapa kali berhubung dengan isu KK Mat dan insiden stalking berkalimah Allah itu. Dan perkembangannya, KK Mat sudah ataupun pengarah dia, okey jelas ya. So KK Mat, pengarah dia telah dihadapkan ke mahkamah, begitu juga Tauke Kilang yang membekalkan stalking berkenaan. Baik, so itu perkembangannya. Ada juga satu perkembangan di mana sebuah kedai KK Mat di Perak telah dibaling bom tangan ataupun molotov cocktail ya, dia buat dengan petrol dan sebagainya. So basically satu jenayah telah dilakukan terhadap KK Mat. Now, saya diminta ulas. Okey, saya dah ulas banyak kali. Mungkin ada yang suka ulasan saya, mungkin ada yang tak suka, tetapi saya berpihak kepada kebenaran. Sekarang ni saya rumuskan sekali lagi ulasan saya sebelumnya dan mengapa saya fikir isu ni sudah sampai ke tahap keterlaluan, termasuk serangan terhadap KK Mat. Dan bila saya sebut serangan, saya bukan hanya maksudkan serangan bom tangan ke KK Mat. Okey. Nah, pertamanya isunya adalah penghinaan terhadap agama Islam. Nah, itu perlu ditentang sekeras-kerasnya. Dan penentangan itu telah pun berlaku. Saya pun telah menyuarakan rasa terkejut kewujudan stalking berkalimah Allah dan mengapa ianya harus dipandang serius. So itu telah berlaku. Ketua Pemuda UMNO pun dah suarakan, ada ramai di media sosial dah suarakan. So benda tu sudah berlaku, penghinaan telah berlaku. Okey, dan itu kita tidak boleh berkompromi. Okey, so susulan daripada itu, maka tindakan perlu diambil, iaitu siasatan terhadap KK Mat, pembekal stalking tersebut. Dan daripada siasatan itu, pihak berkaitan ya, peguam negara ke siapa ke, perlu tentukan jika ada kes untuk dihadapkan ke mahkamah. Benda tu sudah dibuat dan benda ni telah diambil begitu serius. Anda boleh lihat bagaimana tindakan telah diambil sehingga pendakwaan sudah dibuat. Maka sekarang ianya terletak di mahkamah untuk diputuskan ya, apa sebenarnya berlaku dan sebagainya. Now, babak KK Mat diminta memohon maaf, dia buat. Now, permohonan maaf ni ada yang boleh terima, ada yang tak boleh terima. Now, saya faham bila orang tak boleh terima kerana kita berada dalam suasana selama setahun setengah ni, satu pentadbiran di bawahnya banyak peristiwa terjadi di mana orang mengeluarkan ya, kata-kata, dan ini di tahap pemimpin politik. Dia keluarkan kata-kata resis yang saya dah ungkit banyak kali, bersempadankan anti-Islam, anti-Melayu, Islamofobia ya. Dan saya dah sebut banyak kali, contohnya di pentas pilihan raya, Anthony Locke ada sana, ada seorang Cina mengeluarkan kata-kata beracun. Tidak ada tindakan. Kadang-kadang satu-satu kata tu dia sekadar permohonan maaf oleh dia ni, dia tu dan sebagainya, dan tidak ada tindakan. So sudah jadi kelaziman setahun setengah ni, suasana dalam mana kesilapan dibuat, minta maaf, kemudian teruskan hidup seperti tak ada apa yang berlaku. Tapi orang Melayu rasa terhina, ataupun mereka rasa agama dihina dan sebagainya. Okay? Tetapi jika pembangkang ada pihak yang sedang memperjuangkan sesuatu, contohnya penyatuan ke apa ke, benda-benda yang tak masuk akal,
saya pun nampak tak ada apa di situ, disiasat kononnya 3R dan sebagainya. So wujud rasa seperti ada berat sebelah. So dalam suasana ni mesti ada kemarahan, tapi dalam isu ni saya nampak ada perubahan. So tindakan diambil. So habis cerita. Tetapi masalahnya ada tuntutan lagi. Kita minta maaf. 881 cawangan perlu ada ni, ada syarat kain rentang, perlu letak, maaf, perlu ini, perlu itu. Kalau tak kita itu. Itu adalah satu penghukuman di luar bidang mahkamah, ya? Itu dah masuk menghukum keterlaluan dan tak berhenti sehingga hari ini. So satu suasana telah ditimbulkan seolah-olah ini bukan sekadar penghinaan terhadap Islam. Ini pengarah kekemat ni perlu dihukum oleh rakyat sekeras-kerasnya. Dalam suasana ini tidak mustahil ada yang terbawa-bawa sampai serangan yang telah berlaku semalam atau hari ini. Keadaan sudah berada di luar kawalan. Dan saya dah lama pesan Ketua Pemuda UMNO, okey, saya dah lama pesan, berpada-padalah, okey. Dah sampai tahap hasutan. Sebab saya lantang mempertahankan agama Islam dan saya tidak berkompromi dalam penghinaan terhadap agama Islam dalam kes kekemat. Tetapi pada masa yang sama, saya bertanya kepada Ketua Pemuda, is what you are doing right? Sebab dia bercakap seperti dia pembangkang, sedangkan dia duduk dalam parti kerajaan. Daripada terus menekan di luar batasan pihak berkuasa ni, pihak berkuasa sedang bertindak pada masa tu. Siasatan sedang dilakukan, tapi dia tak berhenti. Seperti pembangkang. Sedangkan awak duduk dalam parti kerajaan. Presiden parti awak adalah Timbalan Perdana Menteri. Banyak yang awak boleh buat. Contohnya, memanggil kumpulan-kumpulan berkepentingan seperti DAP. Mengapa? Contohnya tanya DAP. Dalam meja rundingan, mengapa awak cakap macam ni? Mengapa awak mempertahankan kekemat? Bukankah awak patut kecam penghinaan terhadap Islam sebagai contoh? Panggil kumpulan-kumpulan berkepentingan. Kemudian minta Zaid buat satu mesyuarat tergempar di pihak kerajaan sebagai contoh. Tubuhkan satu jawatan kuasa, kaji benda ni. Macam-macam awak boleh buat ke arah menggunakan isu ni untuk mencari jalan penyelesaian kepada polemik 3R di mana Islam dihina, bagaimana nak atasi benda ni dan sebagainya. Semua tu tak dibuat. Pada masa pihak berkuasa betul-betul sedang siasat menjurus kepada tindakan, awak terus-menerus menghasut, dah timbulkan satu suasana di mana satu serangan telah berlaku. Itu bukan budaya kita. Itu bukan caranya. Itu bukan caranya. Ya. So, saya kesal benda ni berlaku. Dan saya setuju dengan salah seorang pemimpin PAS yang juga telah memberi pandangan berhubung perkara ni. Ada tahapnya. Semuanya ada kadar dia. Had kadar ni sebahagian daripada prinsip, ya, ataupun pegangan, pegangan, ya, dalam hukum hudud pun ada had dia, kadar dia dan sebagainya, ya. So dah keterlaluan, ya, dan bukan mencerminkan peranan yang harus dimainkan oleh seorang yang bergelar pemimpin dalam parti yang duduk dalam blok kerajaan. Dan saya hairan mengapa menteri tak kira lah menteri mana, sebab ada 2-3 menteri yang membuat kenyataan meminta keadaan ini diredakan, move on dan sebagainya. Okey, tindakan telah diambil dan sekarang kita perlu ke hadapan. Tetapi dia bercakap secara am kepada rakyat tanpa menegur orang mereka sendiri.
yang berwatak seperti pembangkang. Ya. So I think benda ni sudah diambil ke tahap keterlaluan dan telah dipolitikkan. Okey. Apa yang dilakukan adalah betul. Siasatan dibuat, tindakan diambil, tetapi I think benda ni sedang dipolitikkan. Itu pendapat saya. Dan ini telah menjurus kepada satu tindakan keterlaluan yang bukan tuntutan kita sebagai orang Islam. Bukan. Ini bukan caranya. Ya. So I do not know apakah perancangan mana-mana pihak, tetapi saya nak minta semua berwaspada. Ya, jangan terperangkap dalam polemik ini. Ya, kita nak tindakan dah diambil. Tak cukup nak hukum. Tengok hari ni dah jadi apa. Saya khawatir ini adalah sesuatu yang menjadi disebabkan suasana yang telah ditimbulkan, ya, oleh pihak-pihak tertentu. Okay. This matter went out of hand. Okay. Ini dah melampaui batas-batas apa yang sebenarnya kita harus lakukan. Dan saya terkejut sampai hari ni. Oi, buat ni, buat tu ya. Dia dari blok kerajaan, tapi saya tak lihat dia membuat sesuatu yang positif, menggunakan kedudukan dia sebagai pemimpin sebuah parti yang duduk dalam blok kerajaan. Amat bahaya yang telah dilakukannya. Ya. Ini secara tidak langsung mungkin akan menyebabkan orang bukan Islam takut, dan macam-macam lah. Tak patut. This is not who we are. Ya? Kita nak keadilan, betul. Kita tak mau Islam dihina, betul. Tapi ini bukan caranya. Ya? Kalau pembangkang dia minta boikot, pembangkang, bukannya blok kerajaan. Kau duduk dalam blok kerajaan. Apa yang telah kau bawa menerusi isu ni kepada satu penyelesaian konkret atau menghala ke satu penyelesaian konkret berhubung isu hina ni? Tak ada. Adakah kamu telah mengambil kesempatan daripada Presiden parti kamu, iaitu Timbalan Perdana Menteri, untuk memulakan langkah-langkah ke arah satu penyelesaian jangka panjang yang konkret? Saya tak nampak. Yang saya nampak, kau berlagak seperti pembangkang. Dan kau telah menimbulkan satu suasana yang saya kira mungkin menghasut orang untuk melakukan benda-benda yang luar biasa. Saya khawatir benda ni adalah atas tindakan yang terbawa-bawa ni. So berpada-padalah nasihat saya kepada semua orang, kita benarkan proses mahkamah berjalan dan jangan masuk perangkap. Itu nasihat saya. Dan saya ucapkan syabas kepada pemimpin PAS yang telah, seorang pemimpin PAS yang telah berhujah secara waras. Dan saya sekali lagi, ya, 2 kali berturut-turut bersetuju dengan Khairi Jamaluddin dari Keluar Sekejap. Komen dia di mana dia telah meminta Ketua Pemuda untuk berhentikanlah, dah cukup lah. You made your point. Betul. Actually that is the best description if you want to say it in English. You have made your point, Akmal. I do not know what you are trying to accomplish after this. You have made your point long ago. Habis cerita lah, noktah lah. Kamu telah nyatakan pendirian sejelas-jelas mungkin. Noktah lah. Inilah jadinya. Sekarang hari ni ada serangan dan sebagainya. Dah melampau. Ini bukan budaya kita. Bukan. Percayalah, ini bukan budaya kita. Ini dah bawa ke jalan yang lain. Ya, tak betul ni. Okey. So itu komen saya lah. Kadang-kadang korang minta saya komen, nanti ada orang tak suka komen, terpulanglah. Ini komen saya, ya. So sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.